Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita ambil sikit masa pada pagi ini untuk kita sharekan dulu majlis kita kepada grup-grup WhatsApp kita ataupun share di Facebook. Boleh juga yang menonton kita secara live boleh buat watch party, dan juga boleh tag juga rakan-rakan insyaAllah untuk kita kongsikan manfaat yang lebih ramai kepada orang lain insyaAllah. Dan sementara kita tunggu untuk kita ambil masa pertama ni untuk kita share, ya, sama-sama kita isikan dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ilallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat bersama-sama lagi kita pada pagi ini untuk menyambung kapsul 15 minit Syama'il Muhammadiyah. Dan siri hari ini yang ke-28. Siri yang ke-28 membahaskan daripada bab yang kelima. Dua hadis terakhir dalam bab, iaitu hadis 42 dan juga 43 insya-Allah. 43 44. Hadis yang terakhirlah. Ya, 3 hadis terakhir dalam bab untuk kita akhiri bab pada hari ini insya-Allah. Jadi yang baru masuk sama-sama kita, ahlan wa sahlan, marhaban bikum, ya, sabahal khair, selamat pagi diucapkan kepada semua. Yang mengucapkan salam kepada saya di ruangan komen, saya jawab kembali dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizita, Puan Siti Hajar, Puan Hayati ada, Puan Basitah ada pada pagi ini, Puan Siti Hawa begitu juga. Ya, mudah-mudahan semua begitu juga sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan sentiasa kita diberkati Allah, ya, dan banyakkan doa-doa yang baik, ya, pada pagi-pagi ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada waktu pagi mereka. Jadi mudah-mudahan pagi kita sentiasa mendapatkan keberkatan daripada Allah insya-Allah. Baik, kita baca hadisnya.
Hadis yang ke-42. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hud wa akhawatuha. Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, kami melihat Tuan sudah beruban. Nampaknya Tuan sudah beruban, mereka cakap pada baginda Rasul. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan akhawatuha, dan adik-beradik dia. Akhawat maksudnya adik-beradik. Surah Hud wa akhawatuha. Hud dan adik-beradik. Apa maksud ataupun surah apa adik-beradik ni? Jadi dalam nota kaki di bawah disebutkan beberapa surah sejenisnya seperti hadis sebelum ini, iaitu surah Waqi'ah, surah Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat dan sebagainya. Yang mana kita dah bahaskan siri yang lalu bahawa tema bagi surah-surah ini ceritanya adalah tentang kiamat. Ceritanya adalah tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kisah yang dibaca daripada Al-Quran, seharusnya Al-Quran itu memberi kesan kepada orang yang membacanya. Maka apabila Nabi SAW membaca tentang kisah-kisah kiamat yang bakal berlaku, yang mungkin Nabi pun tahu bahawa Nabi tidak berhadapan dengan perkara tersebut, tapi penghayatan kepada Al-Quran itu adalah penting. Bila kita baca Quran, lihat maknanya. Bila lihat maknanya, kita tadabbur pengertiannya. Supaya apa? Supaya lebih lekat dalam hati. Jadi kesan pada diri baginda bukan saja pada pemikiran. Maknanya Nabi baca cerita tentang, baca firman Allah Ta'ala tentang hari kiamat, maka timbul kerisauan macam mana keadaan umat aku nanti yang akan berhadapan dengan hari kiamat. Nabi risaukan umat. Kesan itu bukan sahaja ada dalam fikiran, tetapi juga memberi kesan kepada fizikal baginda Rasul SAW. Jadi Nabi kata, ni uban ni kamu nampak aku dah beruban. Uban ni sebab surah Hud dan adik-beradik surah Hud. Kenapa adik-beradik surah Hud ni bagi kesan pada Nabi, hatta kepada fizikal Nabi tumbuh uban? Kerana penghayatan baginda SAW kepada Al-Quran. Maka penting untuk kita menghayati kepada konten Al-Quran tersebut. Ya, baca itu satu perkara yang penting. Itu adalah first step. Step yang pertama untuk kita masuk dalam pembelajaran Al-Quran. Kena pandai bacalah. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah mengamalkan kontennya. Apakah isi kandungannya. Jadi penghayatan itu, Quran itu bukan hanya sekadar kita mengindahkan suara untuk didengar. Itu betul. Sebab Nabi sebut taghannau bil Quran. Tapi yang lebih lagi daripada itu adalah menghayati akan isi kandungan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang diberikan kepada kita sebagai panduan. Itu lagi penting. Itu lebih lagi penting. Jadi Nabi punya penghayatan terhadap Quran sampai beruban kepala sebab menghayati firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah kelas tajwid untuk kita memperbaiki bacaan, dan carilah juga kelas tadabbur untuk kita memahami kepada isi kandungan Al-Quran. Saya mengajak sahabat-sahabat masuk ke page sahabat kita, guru kita di Kubat Center juga, Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz. Cari FB page dia, Umar Aziz. Beliau buat tadabbur Quran, hayati Al-Quran, tak silap saya pagi, petang. Pagi ataupun petang ataupun pagi malam. Page Umar Aziz. Tengok Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz kita, beliau ada buat tadabbur Al-Quran dengan tag hayati Quran. Maka kita masuk dalam tu, kita tengok, kita hayati, kita tengok kepada makna-makna tu dan tengok apa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan. Jadi itu tadabbur. Pentinglah untuk kita menghayati kepada isi kandungan Al-Quran. Baik. Hadis yang ke-43. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik
bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimthah at-Taimi Rabab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa'araituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Daripada Abi Rimthah at-Taimi Rabab radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa bersamaku anakku. Beliau Abi Rimthah berkata, aku memandang kepadanya, maka aku berkata ketika memandang kepadanya, inilah Nabi Allah. Dia ada aura, ada karisma, masya-Allah. Ini Nabi Allah. Begitu bila tengok tu terpacul di mulut ya bahawa begitu keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilihat cukup hebat. Dan ketika itu macam mana keadaan hebat tu pula didescribe pula. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berpakaian 2 helai pakaian berwarna hijau dan ada pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallamnya beberapa uban dan ubannya kemerah-merahan. Diinailah uban tu nampak kemerah-merahan. Dan yang terakhir hadisnya wabihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Suraij ibn Nu'man qala hadatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harbin qala qila li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana wa arahunna duhun. Daripada Simak bin Harbin radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, adakah di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam itu uban? Ada uban tak di kepala Nabi? Seseorang bertanya kepada para sahabat. Jadi golongan tabi'in ataupun orang yang tidak pernah bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta sahabat sendiri pun, sahabat ni dia ada yang kerap, ada yang maknanya sahabat kanan Rasulullah hari-hari jumpa, ada yang sekali-sekala jumpa, ada yang Nabi hantar dia jadi ataupun ada pemimpin-pemimpin kaum yang datang jumpa Nabi sekali-sekala. Jadi tak semua orang pun tahu semua benda perkara berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara sahabat-sahabat pun, lebih-lebih lagi golongan yang lagi bawah lah, tabi'in pun, mereka akan sentiasa nak ambil tahu tentang baginda Rasul. Kalau jumpa dengan sahabat yang dia tahu sering bersama dengan Nabi, maka mereka akan tanya, Nabi ada uban tak dekat kepala? Apa hadis yang baru kamu dapat daripada Nabi? Nabi ada cerita apa-apa tak pada kamu? Mereka akan bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa apabila seseorang itu kerap bertanya ataupun menyebut tentang sesuatu, maka itulah yang sering bermain di fikirannya. Maka begitulah sepatutnya keadaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bermain-main dalam kehidupan kita, di fikiran kita, dalam pergaulan kita sehari-harian akan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat pada Nabi, ingat pada sunnah Nabi. Macam mana Nabi buat. Dalam kekeluargaan macam mana Nabi buat. Dalam pekerjaan macam mana Nabi buat. Dalam bermuamalah dengan orang lain macam mana Nabi buat. Akhlak-akhlak yang begini, kalau begini datang rumah orang, apa adabnya yang Nabi ajarkan dalam sunnah. Jadi sentiasa kehidupan dia itu berkisar sekitar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa Nabi itu dalam kehidupan dia, maka dia jadikan kehidupan dia sama jalannya sebagaimana jalan kehidupan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai sunnah. Maka kita hidup dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana hidupnya baginda Rasul dalam pemikiran, dalam hati kita. Baik. Jadi tanya, ada tak uban di kepala Rasul? Beliau menjawab, sahabat menjawab, Sayyidina Simak bin Harb kata, tidak ada uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa helai. Ini dia panggil uslub nafi dengan istisna. Dia nafi dulu, tak ada uban kecuali ada beberapa helai. Gitu ya. Nafi istisna ni juga digunakan pada lafaz syahadah kita lah. La ilaha, itu nafi dulu. Tidak ada Tuhan yang layak ataupun berhak disembah illallah, baru didatangkan istisna. Kecuali Allah. Maknanya yang depan tu nafi lah. Ada lah sebenarnya, bukan tak ada. Tapi yang ada tu adalah gitu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Memang tak ada lah. Illallah. Kecuali ada satu, iaitu Allah. Dalam kes ini, lam yakun syai'un illa sya'arat. Tak ada uban, melainkan adalah beberapa. Maknanya tak ada tu sebab majoriti tak ada. Tapi sebab ada beberapa helai sahaja.
Maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai minyak, maka tertutuplah uban itu kerana minyak. Ya, tertutuplah uban itu kerana minyak. Ini pun kita dah bahas sebab licin ataupun sebab berkilat minyak rambut tu, bersinar rambut, maka uban yang beberapa helai itu tak nampak, tetaplah nampak hitamnya rambut baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi kita selesai bab 5, insya-Allah besok siri 29 kita akan masuk bab yang ke-6 yang mendetailkan sedikit berkenaan dengan inai baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagai pengakhiran ini sedikit dalam catatan saya ni ada disebutkan penghayatan kita kepada hari kiamat tadilah. Ya, penghayatan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat ni kita sebenarnya sudah dekat. Cuma ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ya, tanda kecil ada, tanda besar ada. Jadi tanda kecil dah banyak yang berlaku di sekeliling kita. Jadi ada list di sini beberapa tanda kecil, ada 19 saya catat di sini. Saya bacakan saja supaya kita dapat merasakan bagaimana kerisauan Nabi SAW kepada umat yang risaukan keadaan kita lah, bagaimana nak berhadapan dengan dekatnya hari kiamat. Tanda kecil kiamat. Yang pertama, umur tak ada berkat dalam masa. Habis macam tu saja. Ya? Tak tahu buat apa. Yang kedua, ramai orang mengaku jadi Nabi. Ya, sudah ada orang mula mengaku jadi Nabi. Orang Melayu pun ada. Merata dunia ada orang mengaku jadi Nabi. Yang ketiga, ilmu diangkat dengan dimatikan ulama. Ya, bulan puasa baru ni ramai sangat ulama meninggal. Yang keempat, kejahilan tersebar luas. Orang pun tak tahu yang dia jahil. Ya, jadi sangat banyak rata-rata orang jahil. Yang kelima, banyak berlaku pembunuhan. Yang keenam, tidak ada orang yang terlepas daripada sistem riba. Semua orang muamalat, semua terkena juga debu-debu riba. Yang ketujuh, banyak gempa bumi. Yang ke-8, padang pasir bumi Arab jadi hijau. Pelik-pelik kan? Celah-celah batu tumbuh rumput. Yang ke-9, gambar-gambar lucah mudah sangat didapati. Ini sungguhlah handphone kita ni lah. Handphone kita kan. Kalau dulu nak tengok lucah ni payah, kena pergi ngintai orang berkemban di tepi sungai. Ya, semak-semak masuk bernyamuk-nyamuk kan. Itulah kalau nak tengok aurat orang. Sekarang ni handphone aja. Senang. Nak negara mana, bubuh aja. Cepat sangat dapat. Tinggal kita sajalah. Ndak tak ndak. Yang ke-10, solat banyak ditinggalkan, dilewatkan, diambil mudah. Ini pun samalah. Jadi orang tak kisah. Baru ni pun ada viral kan. Seorang perempuan kata, saya pakai tudung aurat semua okey, tapi solat lah saya tak solat. Malas nak solat. Berat sangat nak solat. Jadi suka-suka hati saja macam tu. Yang ke-11, halal dan haram tak diambil pot. Makan pun tak kisah kan. Daripada sumber mana. Campur babi ke tidak ke, ada logo halal yakim ke tak ada ke, tak ambil tahu. Yang ke-12, zakat dianggap sebagai satu beban, padahal kewajipan. Dia kata payahlah bayar zakat ni, banyak sangat ni, banyak lagi benda lain boleh buat. Yang ke-13, perempuan lagi ramai daripada lelaki, dan juga perempuan juga menguasai lelaki. Banyak bos-bos pun sekarang perempuan kan. Perdana Menteri pun banyak dah, negara-negara Perdana Menteri perempuan. Yang ke-14, kawan dan lawan sangat sukar dibezakan. Yang ni terutama politik lah. Kan? Hari ni dia dengan geng ni, besok I duduk pula dengan orang ni. Hari ni dengan orang ni, bermusuhnya macam tak boleh, tak ada ruang nak baik langsung lah. Tiba-tiba duduk sebelah pula sama-sama. Kan? Jadi itu, kawan dan lawan sukar untuk dibezakan. Yang ke-15, masjid dihiasi sahaja tapi kosong. Ni baliklah semula ya kita untuk ke masjid. Masjid dah mula dibuka ni, hidupkanlah balik masjid-masjid kita insya-Allah. 16, ilmu agama sangat kurang dapat sambutan. Biasalah. Kita punya kapsul ni hari ni ada 15 orang tengok, alhamdulillah. Ya, kalau konsert-konsert 5,000, 5K live tengok. Kan kalau artis-artis buat live, entah apa pun isi live dia tu kadang-kadang tu gelak aje. Kan, tapi 3,000 orang tengok, 4,000 orang tengok. Ilmu agama macam ni lah, 16 orang ni lah alhamdulillah minat. Memang tak ramai orang nakkan Allah. Ya. Yang ke-17, zina berleluasa. 18, umat Islam merintih banyak maksiat tapi tak mampu nak buat apa-apa. Kan, jadi macam seolah-olah hilang kekuatan. Dan yang ke-19, ramainya orang yang mati mendadak.
ramai orang mati mengejut. Penyakit-penyakit mati mengejut. Covid ni pun salah satulah. Ya, tak ada akhir-akhir zaman jugalah. Ya, menyebabkan orang ramai mati terkejut, mati mengejut. Kanser tahu-tahu dah stage 4, ya, terus habis dalam tempoh sehari dua habis. Kadang-kadang macam itu. Ya, jadi mati mengejut, mati dalam tidur, ya, mati jatuh tandas, macam-macam lah. Jadi tahu-tahu elok je semalam duduk dengan kita, hari ni dah tak ada. Jadi baki masa yang ada Allah Ta'ala kurniakan daripada umur kita yang kita tak tahu ajal kita bila, maka kita gunakanlah dengan baik insya-Allah, dan mohon taufik daripada Allah Ta'ala untuk kita dapat buat ketaatan. Terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan tu.